欢迎收看和收听这一期由 Manicos Marketing 为你冠名赞助的疯人馆。今天的这一期嘉宾非常特别，他是可能华人社会不太熟悉他，但是在马来社会他是非常有名的，因为他是前一党主席的儿子。不过他现在不在一党，他现在在诚信党，他是诚信党的副主席，他的名字叫做 Dato Sri Dr. Mujahid Yusof Rawat。那么今天呢，我们来谈今天的这个题目呢，当然是谈马来政治、伊斯兰政治对多元种族马来西亚社会的这个影响。Selamat datang Dato Sri Dr. Mujahid Yusof ke program Fong Renguan yang bermula pada bulan Oktober tahun lepas. Jadi untuk maklumat Dato Sri, wawancara mingguan ini telah melebihi 40 episod. Dan Dato Sri merupakan tetamu kelima pemimpin Melayu yang diundang untuk berkongsi pandangan dan pendapat selepas nombor 1, Saudara Bastian Ong, Exco Pemuda UMNO. Kedua, Saudara Sazni, Ketua Pemuda Pakatan Harapan merangkap Ketua Pemuda Amanah. Lepas tu YB Ahmad Nasir, Ketua AMK dan juga Ahli Parlimen Johor Bahru. Lepas tu YB Adli Zahari, Pengerusi Pakatan Harapan Melaka merangkap Pengerusi Amanah Melaka dan juga bekas Ketua Menteri Melaka. Okey, kita terus kepada soalan. Soalan pertama, Amanah merupakan sepihan daripada PAS. Kedua-dua parti ini berteraskan Islam. Jadi apakah perbezaan Islam yang dibawa oleh Amanah dan PAS? Dan apakah hala tuju dan agenda utama Amanah? Terima kasih kepada saudara Lum dan Lam Ya, Lam. dan juga pada semua rakan-rakan yang mendengar kita punya program pada malam ini. Terima kasih kerana sudi menjemput saya dan soalan-soalan itu sangat baik sebenarnya untuk kita berkongsi apa sebenarnya yang berlaku dalam psiki orang Melayu dan psiki orang Cina supaya kita dapat satu titik pertemuan dan memahami sama-sama kita apa yang kita boleh lakukan untuk kebaikan negara ini. Jadi balik kepada persoalan yang pertama itu tentang Parti Amanah Negara, Chen Sintang. Ya, Chen Sintang, betul. Dan juga dikatakan kita adalah satu serpihan daripada PAS, ya. Yesi Lantang. Dulu dia panggil Hui Cui Tang. Hui Cui Tang, ya betul. Hui Cui Tang. Tapi dia tukar sang Yesi Lantang sebab Islam itu lebih luas daripada sekadar kaum Hui. Itu pun saiki bahasa sebenarnya, saiki bahasa yang dipakai. Jadi apa yang saya nak masukkan sini ialah Parti Amanah dari sudut kalau dikatakan kebanyakan pemimpin-pemimpin tertinggi dia adalah daripada PAS, ya betul, ia adalah serpihan. Kalau dikatakan Parti Amanah itu adalah parti yang kebanyakan pemimpinnya itu dulunya dikenali sebagai pemimpin-pemimpin yang lantang menyuarakan suara-suara politik Islam. Ya betul, dia sekarang ni adalah serpihan. Tetapi saya ingin ingatkan kepada semua para penonton dan Encik Lam sendiri bahawa serpihan itu tidak boleh kita letak kekal sebagai satu karakter Amanah, kerana jikalau dia dilihat sebagai satu parti yang serpihan atau orang putih kata splinter, maka ia tidak boleh berdiri sendiri dengan dia punya pemikiran. Jadi kita perlu keluarkan maksud splinter itu kepada apa yang kami lakukan hari ini supaya ia boleh dilihat bergerak sendiri, berdiri sendiri tanpa cuba diasosiasikan dengan PAS. Dan kami pun tidak mahu begitu sebenarnya. Dan di sinilah soalan seterusnya. Apa yang kami buat dalam konteks kami dilihat sebagai sebuah parti yang berteraskan Islam, betul, sebab Islam yang kami bawa di dalam Parti Amanah itu mempunyai satu naratif yang inklusif, naratif yang progresif, naratif yang kalau diringkas dan disimpulkan dalam apa yang disebut dalam perlembagaan parti kami ialah Islam yang membawa rahmah. So ini yang mungkin antara lainnya perkataan-perkataan yang mungkin bagi masyarakat Cina dia tidak pernah mendengar istilah-istilah rahmah itu. Tapi kalau saya cuba terjemah mungkin dalam bahasa Inggeris atau mungkin Encik Lam boleh bantu saya apakah bahasa Mandarin yang tepat kepada compassionate Islam. Compassionate Islam iaitu satu naratif Islam yang melihat semua kaum dan bangsa sebagai manusia. Bukan dilihat sebagai satu etnik ataupun agama, tapi dilihat sebagai
manusia. Maksudnya tak kira warna kulit. Tak kira warna kulit, keturunan, bangsa dan agama, dan disitulah compassionate-nya Parti Amanah Negara. Sebab itu kita terjemahkan Islam itu dengan kita membuka keahlian kepada semua kaum, bangsa dan keturunan. Mr. Hu Pangchau adalah ahli Saya pernah jawatankuasa. jemput dia. Yes, ahli jawatankuasa nasional. Dan juga di peringkat bahagian kawasan kita juga ada Berapa rakan-rakan ahli yang bukan daripada yang beragama Islam? tak ramai dan tidak ada halangan. Adakah mereka ahli bersekutu ke atau ahli penuh? Tidak, ahli penuh. Maksudnya mereka boleh bertanding jawatan. Yes, Oh, okey. sir. Oh, ini saya kali pertama walaupun 6 tahun saya kali pertama. Saya ingat Kita ini tidak- ahli bersekutu macam bersatu. Tidak. Oh, Kita tidak. tidak. Itu yang saya kata compassionate. Macam mana kita kata ke orang, kita compassionate tapi you nak masuk I punya parti, you jadi bersekutu ke. It's like a second class punya citizen. So bagi Memang ini termaktub dalam termaktub perlembagaan. dalam perlembagaan. Oh. Setiap warga negara Malaysia. Kenapa tak highlight, tak menunjukkan istilah ini? Ya, Bagi saya, walaupun saya wartawan yang biasanya dekat dengan politik Melayu, politik Islam pun tak. Kali pertama saya tahu. Mungkin kita tidak reach out satu, kemudian mungkin Encik Lam jemput saya lewat agaknya. Oh ya, betul. Patut jemput lebih awal. So yes, it is Bukan bersekutu, bukan. Saya tak salah tafsir. Tak salah tafsir. Tepat sekali. Ahli kita ialah ahli yang terbuka kepada semua kaum, semua bangsa, semua agama selagi dia rakyat Malaysia. Dan of course dia kena yakinilah Parti Amanah punya struggle. Tidak dia nak jadi ahli macam mana, itu basic lah kan. Ya, betul. So sebab itu kita meletakkan Islam yang dibawa kita, itu berbezalah kita dengan PAS. Sebab PAS saya tahu, sebab dulu saya yang buat Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan bukan senang untuk saya nak melibatkan orang bukan Islam untuk jadi dan terlibat dalam PAS. Jadi saya memikirkan waktu itu bagaimana caranya. Maka saya fikir kita buat Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan mereka bukan ahli penuh sampai hari ini. Sampai hari ini mereka bukan ahli penuh. Mereka pun bukan ahli bersekutu. Jadi apa status mereka? Dia hanya ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS yang diiktiraf oleh PAS Pusat. Jadi sebab salahlah kedudukan mereka. Itu PAS saya cerita tu. Ya. Itu PAS tu. Sebab itu kalau orang kata Amanah ni macam PAS, tak betul. Sebab kita punya ahli is open kepada semua orang. Kita ada orang India, kita ada orang bangsa Tionghoa, kita ada daripada Sabah Sarawak, daripada berbagai Maksudnya Amanah tak ada Dewan Perhimpunan? Tidak ada. Okey. Mr. Hu Pangchau adalah ahli jawatankuasa nasional yang dilantik dan mereka bertanding dalam pilihan raya parti. Mereka dicalonkan. Cuma soal ahli nak memilih itu cerita lain, tetapi tidak ada halangan. Kalau di dalam PAS dulu ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS, mereka tidak ada ruang untuk bertanding sebab dia tidak ada local standard dia sebagai ahli, kerana dia hanya ahli dewan saja. So itu beza satu. Yang kedua, kita menterjemahkan Islam itu dalam konteks yang kita kata inklusif to every Malaysian. Dan yang kedua, kita membawa idea-idea progresif. Idea-idea progresif ini bermakna satu, kita meletakkan diri kita sebagai rakyat Malaysia yang bergerak dalam kerangka perlembagaan persekutuan yang tertakluk kepada rukun negara dan juga kepada semua prinsip-prinsip undang-undang yang dipakai dalam negara ini. Dan kita meletakkan Islam yang kita faham itu dalam kerangka tersebut. Bukan Islam yang dalam luar kerangka ini. Seperti kita ada idea lain sehingga kita melihat undang-undang perlembagaan state sebagai satu yang bercanggah. Kita tidak, ya. Kita melihat state, negara, perlembagaan, prinsip undang-undang, adat dan segala apa yang diterima pakai dalam konteks Malaysia yang berbagai kaum bangsa dan Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain bebas untuk diamalkan. Kita berpegang teguh kepada prinsip itu dan kita meletakkan diri kita di dalam landasan tersebut. Ini memberikan kita ruang untuk dilihat sebagai satu parti yang ada inspirasi Malaysia. Ada inspirasi mau membangunkan negara. Ada inspirasi yang mau menyumbang kepada negara dan menghormati semua perundangan dan perlembagaan serta prinsip undang-undang yang dipakai dalam negara kita. So itu kalau ditanya. Ya. Dan yang ketiga, Parti Amanah Negara ini menolak sama sekali dengan keras dan tegas segala pahaman-pahaman Islam radikal yang memecah belahkan masyarakat
dengan melihat dia sebagai satu entiti dan orang lain itu sebagai others. Tapi kita melihat entiti kita sebagai rakyat Malaysia. Saya melihat saudara Lam, saya melihat semua rakan-rakan kita sebagai fellow Malaysian yang apabila hak mereka itu dicabuli oleh apa-apa sebab, saya berhak untuk mempertahankan mereka walaupun mereka bukan daripada keturunan saya, bangsa saya maupun agama saya. Sebab itu kita membawa approach Parti Amanah ini adalah parti yang progresif, yang mengambil jalan middle path untuk mengamalkan Islam dan berinteraksi dengan apa kita kata rakan-rakan yang bukan Islam. Dan ini sangat penting yang membezakan kita dengan PAS. Sebab sifat kita ini adalah sifat Malaysian, sifat yang saya kata tadi melihat amanah tidak melihat menentang pahaman radikal. Baik sama ada radikal itu daripada Islam maupun radikal itu daripada Christianity maupun radikal itu daripada Buddhism. Bagi kita agama bukan tapak untuk radikalisme. Bagi kita agama adalah satu tapak untuk mengajak manusia kepada keamanan, peaceful coexistence together as a Malaysian and protect this nation, protect the law, protect the constitution, and so that we can develop this nation. Saya rasa idea ini sangat penting untuk amanah dilihat dan sedang melihatkan diri dia sebagai parti yang walaupun menamakan terasnya itu adalah Islam, tapi kita praktikal dalam konteks kenegaraan, dalam konteks berbilang bangsa, kaum dan agama. Jadi apakah kelebihan ataupun kekuatan amanah jika berbanding dengan PAS selain apa yang disebutkan oleh Datuk Seri iaitu inklusif, progresif, sifat kemalaysiaan. Jadi selain daripada itu, apakah kelebihan sebab kami nampak PAS ini terlalu fokus atau menunjuk kepada syarat-syarat undang-undang Islam. Tapi amanah nampak tu some people say neither here nor there. Jadi apakah kelebihan amanah jika berbanding dengan PAS? Okey, saya boleh bahagikan kelebihan itu dalam konteks leadership, satu. Yang kedua, ideologi kita. Dan yang ketiga ialah apa yang kita telah buktikan yang kita lakukan. Okay, these three aspect yang mungkin orang boleh dapat membuat perbandingan bahawa amanah tidak sama seperti PAS ataupun as you said it, neither here, neither there. Pertama, we practice collective leadership. Bagi kami dalam Parti Amanah, ya, Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Mat Sabu adalah presiden. Tapi kita tidak ada macam parti-parti lain yang meletakkan dia punya presiden itu sebagai the apa kita panggil the total leadership yang tidak ada tolak bandingnya. Contohnya kalau di AP itu mungkin adanya saudara Lim Kit Siang ataupun Lim Guan Eng, adanya Anwar Ibrahim contohnya pada PKR. Bagi contohnya UMNO, contohnya dulu adanya mungkin sekarang Zahid atau apa, so dilihat macam satu apa kita panggil abang long besar lah kita kata ya. Amanah tidak ada. Kami dari awal menyatakan we are small party tapi we practice collective leadership. Saya bagi contoh. Tuan Haji Mat Sabu memang semua orang tahu. Figure dia adalah figure yang sosok tubuh dia itu, ya, saya tak tahu bahasa saya terlalu tinggi atau tidak. Boleh, faham. Ya, nanti terjemahkan dalam bahasa Mandarin ya. Sosok tubuh dia itu dikenali sebagai people's leadership. Kesusah payahan dia ketika demonstrasi bersih dan sebelumnya melawan ISA, masuk penjara. Itu figure yang kami tidak ada. So, dia telah membuktikan kejujuran, keikhlasan dia dan begitu rendah diri dia kepada perjuangan. Dan kita ada Tuan Haji Salahuddin Ayub, pemuda yang saya sempat waktu dia jadi ketua muda PAS, saya sempat berkhidmat di bawah dia. Seorang yang very diplomatik, orang yang boleh menjaminkan hubungan dengan semua pihak sama ada musuh atau lawan. Dia digelar sebagai mungkin duta kita ketika ada apa-apa krisis, ya. Dan itu kelebihan dia. Saya sendiri sebagai naib presiden mungkin lebih dikenali sebagai satu figure yang inklusif, orang
berbagai kaum kenal saya dengan sikap keterbukaan saya membawa Islam itu dalam konteks yang luas. Kita ada Datuk Mahfuz, orang lama dalam politik, yang vokal, yang dia mungkin lebih Lantang. lantang. Dan kita ada lagi tokoh-tokoh lain yang kalau digabung macam Ustaz Hasanuddin. Dia tidak pernah dulu tertonjol di dalam PAS, walaupun dia terlibat di PAS Johor, tetapi dia pengalaman kebajikannya sangat baik. Dia adalah antara orang yang ketika kita menghantar bantuan ke Palestin, Marmara itu, kapal Marmara itu dia terlibat dengan bantuan. Ada seorang lagi tokoh yang pernah jadi lecturer saya semasa saya di UTM, dulu Exco Kerajaan Negeri Johor, Zulkifli Ahmad. Zulkifli Ahmad. Ya, saya punya lecturer sebab saya study di UTM. Betul. Dia ajar valuation, penilaian. Betul. So itu yang di grassroots level. Jadi makna saya menyatakan bahawa Parti Amanah, kalau orang tanya apa lagi yang lebihnya Amanah, profesional lebih. Ya, maknanya kita tidak ustaz kurang. Tak juga. Saya sendiri sebagai seorang ustaz, saya punya PhD saya ialah Islamic Political Science. Maksud saya kita meletakkan, walaupun profession saya sebagai ustaz, tapi kita melihat yang lebih terbuka kepada, maksud saya collective leadership itu, kita gabungkan tenaga kita ini kepada menonjolkan kepada orang ramai. Look, Anda tidak boleh melihat kami macam PKR atau DAP atau UMNO melihat hanya satu tokoh dan semua orang akan abang long besar di situ. Tapi kita adalah collective leadership yang saya rasa lebih baik untuk rakyat Malaysia, supaya mereka melihat Parti Amanah ini tidak bawa kepada satu keadaan yang concentrated kepada hanya satu di atas, seperti juga PAS yang concentrated hanya kepada satu. Kita adalah satu parti yang kolektif. Itu kelebihan dari segi organisasi kita. Dan yang kedua ialah dalam konteks kita kata idea kita tadi yang saya telah sebut dengan panjang lebar. Idea kita mempunyai kekuatan untuk merentas semua kaum, semua agama, semua wilayah, dan juga kita ada di sana satu khazanah ataupun kekayaan kita yang menjadikan Islam yang compassionate itu sebagai kita punya jambatan dengan semua orang. Kita bawa Islam compassion kita itu, kita bercakap tentang human rights. Kita bercakap tentang hak kepada kewarganegaraan. Kita bercakap hak kepada semua agama. Kita kadang-kadang terpaksa membuat tindakan yang tidak popular untuk menyatakan sikap kita, jikalau contohnya apabila ada isu yang melibatkan contohnya menghina agama. Kita mengambil sikap menghina agama itu, satu, undang-undang akan ambil dia punya langkah. Yang kedua, kita akan lebih menjelaskan kepada orang itu kenapa kamu perlu menghina agama. Sikap ini tidak popular. Yang diambil oleh sebahagian orang Melayu ialah tunjuk perasaan. Okey, kita perang dengan orang Islam. Mereka cuba hancurkan. Kita tak ambil stand yang begitu sebab kita bukan parti yang nak menggunakan agama untuk menarik perhatian orang ramai. Kemudian kita tengok isu dengan berbagai agama. Kita menggunakan konsep dialog. Kita menggunakan konsep berdialog. Kita tidak menggunakan konsep kebencian antara kaum dan agama. So perkara ini bagi saya is what Malaysian need. Is what the Malay need actually. Orang Melayu perlu ini. Orang bukan Islam juga perlu ini. Karena apabila ada parti yang menyatakan bahawa kami membenci perkauman yang sempit, kami tidak suka menggunakan agama untuk mengampak sokongan, this is good for the Malaysian. This is our commitment. Sebab itu orang kata kami ni khadam DAP. Ya, kuda tunggangan. Tunggangan DAP. Dan ini soalan selanjutnya. Lepas tu saya akan tanya. Okey, betul dah. So, itu kelebihan kita. Sebab itulah anda melihat orang kata macam-macam kat mana. Because of our stand. Stand kita very clear. So orang nak marah, saya lah kena teruk. Orang kata macam-macam. Tapi bagi saya, it's okay. This is our stand and this is what Islam asks you to do. To respect others. Dan kita semua dilihat sebagai satu keluarga manusia yang besar, yang rakyat Malaysia yang mesti memastikan kita menjalankan tugas sebagai rakyat. Itu yang kedua. Dalam konteks ideologi kita itu, bagi saya sangat baik untuk masa depan negara yang pada satu masa kita ni mewarisi politik perkauman, politik komunal, sehingga menyebabkan bila ada keperluan untuk mengukuhkan kedudukan seseorang atau parti dia guna sentimen.
agama. Bila ada saja isu-isu tentang perkauman, untuk dia pastikan dia menyatukan kononnya orang Melayu atau orang Cina pun, dia gunakan, ini kita orang Cina, kita mesti ini kita orang Melayu, kita mesti begini. Bagi kami, we cannot accept that. Okay. Dan we have proven, kami telah buktikan dengan stand kami. Kalau Cik Lam boleh recall isu yang terkini lah, yang itu di mahkamah baru ini yang mengizinkan seorang wanita Jill Island yang menggunakan kitab dengan perkataan Allah itu dipakai untuk kegunaan dia sebagai pribadi. Ya, orang tanya saya, kalau orang lain sudah marah, orang Melayu sudah buat perhimpunan menyatakan ini satu cabar menggunakan. Saya tak mau guna ini untuk kepentingan menggamit sentimen ini. Tapi saya menyatakan, ya, apa masalahnya? Satu, dia ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang sudah putus, kita kena hormat. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk pribadi. Sendiri. Untuk salahkah orang itu dia nak pakai apa sahaja perkataan? Kalau dia faham itulah cara dia untuk nak menyembah Tuhan dia, apa hak kita untuk nak sekat? Ini tidak popular. Ini tidak popular sebab mereka mengatakan, Amanah tidak ada stand untuk mempertahankan Islam. Maksud mempertahankan Islam, kita mesti marah kepada mereka, which is not our way of doing things. Okay. Yang ketiga, saya rasa kita bukan retorik cakap saja. Macam sekarang saya bercakap, tapi kita telah buktikan ketika 11-22 bulan kita jadi kerajaan dan saya diamanahkan untuk jadi Menteri Agama. Satu posisi yang dalam keadaan Pakatan Harapan menang dengan sokongan hanya 20% Melayu, sangat-sangat fragile. Dan saya handle that 20%, dan yang selebihnya saya terpaksa berdepan dengan 80% Melayu yang tidak menyokong Pakatan Harapan. Itu satu realiti. So apa saya nak buat? Saya tak boleh, kerana saya nak 80% itu, saya pun ikut cara mereka. Dengan bawa Islam yang keras, Islam yang kasar, Islam yang bagi ancaman berlawan. Jangan kacau Islam kalau kamu kacau. Baik, apa saya buat? Di atas kapasiti saya memperkenalkan. Ini pun mungkin ramai orang bukan Islam tidak tahu. Ya, saya memperkenalkan compassionate policy ataupun dasar negara rahmah. Ya, rahmah itu adalah bahasa Arab, ya, yang membawa makna compassionate, yaitu Islam Ramadan lil alamin. alamin. Okey, dalam bahasa Mandarin 我讲一讲就是仁爱伊斯兰. Ini adalah soalan yang seterusnya sebab setiap kerajaan baru dia ada bawa Islam masing-masing. We'll deal with that. Islam Hadari oleh Pak La, oleh Darussuin Najib Wasatiyah, dan Pakatan Islam Ramadan lil alamin. We'll deal with that. We have answer to that. Apa yang saya nak sebut tadi, bila saya jadi menteri, saya practice that. Dan saya bawa itu, bukan saya orang kata syok sendirilah. Saya perkenankan itu ke bawah Majlis Raja-Raja Melayu. Diluluskan. Saya bawa benda ini kepada Majlis Tertinggi Hal Ehwal Islam. Diluluskan. Saya bawa kepada kabinet, diluluskan. Sebab itu bajet 2020, sebelum kami dirampas, saya ada 10 juta lebih bajet untuk memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin. Nanti saya akan hafal dalam bahasa Mandarinnya apa. Panjang juga tadi, ya. 仁爱伊斯兰. 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 Passionate 仁爱. 仁爱伊斯兰. So saya bawa itu dan we practice that. Kita bawa, kita tak terikut-ikut dengan harapan kalau 5 tahun kita jadi kerajaan, Cik Lam, kita nak change that mindset supaya Islam dilihat very kita panggil inklusif. Tapi boleh. Islam yang dibawa oleh Darussuin Najib Wasatiyah juga moderate. Apa bezanya? Okey. Dan tapi tadi poin saya yang dulu, itu poin saya tiga tadi. Orang kata apa yang lebihnya. Kita punya collective leadership. Kedua, kita ini ideologi kita yang Islam tadi itu kita jelas, ya. Dan yang ketiga, kita bukan cakap, tapi kita put into practice apa yang kita nak bawa. Dan semua ahli menteri-menteri amanah yang pegang jawatan, baik timbalan, baik ini, kita tak lari dan kita tak ada isu rasuah, kita tak ada isu integriti. Itu sendiri membuktikan bahawa kita dipandu dengan kita punya akhlak
ataupun moral kita sebagai seorang yang bertanggungjawab dan beramanah. Baik pada tadi soalan tentang Islam kenapa hadari saya harus wasatiyah. membawa daripada mula-mula kalau kita ambil penerapan nilai-nilai Islam. Hmm. Itu zaman Tun Mahathir awal dulu. Dia perkenalkan penerapan. Kemudian datang Pak Lah, dia perkenalkan hadari. Kemudian datangnya Najib, dia memperkenalkan wasatiyah. Kemudian datangnya saya bersama dengan Tun. Kali kedua memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin. Baik. Ada beberapa naratif dalam soalan ini. Saya kira apabila kita kena ambil timeline dia, tahun-tahun dia diperkenalkan. Pada penerapan nilai-nilai Islam waktu itu kesedaran Islam baru nak masa itu muncul. 80-an kan? 80-an. Jadi mereka menggunakan kaedah menerap dengan kata memperkenalkanlah nilai-nilai Islam banyak. Dan which is quite strange at that time for your information. Sebab itulah namanya penerapan nilai-nilai Islam. Kemudian mari Pak Lah. Dia memperkenalkan Islam hadari ini more civilized Islam. Mungkin pada waktu itu dia melihat Malaysia perlu dilihat sebagai satu negara yang lebih civilized dan dia mengambil kesempatan untuk memastikan hubungan antara kaum itu dipelihara supaya Islam itu tidak jadi apa orang kata alasan untuk memecah belahkan masyarakat. Now, Najib datang wasatiyah, you must remember Najib came into power in 2019. Masa was it 2019? 2009. 2009, I'm going to say 2009, not 2019. Najib muncul ketika dunia sedang bercakap tentang radikal Islam. Dunia sedang bercakap tentang kafir kan, ISIS, Al-Qaeda. Untuk dia bangkit bersama dengan dunia menentang keganasan waktu itu, maka dia perkenallah Islam wasatiyah. Bila kita datang, kita mewarisi pahaman perkauman yang digunakan untuk memecahkan masyarakat. Dan dalam Islam sendiri, kelompok yang membawa Islam yang keras, Islam yang radikal. So, bagaimana saya berhadapan dengan mereka semua? Maka itulah saya terpaksa memperkenalkan satu, dan kebetulan itulah idea parti amanah. Itulah idea yang amanah bawa. Maka kita memperkenalkan Islam itu compassionate. Rahmatan lil alamin. Ada pun orang akan bertanya macam Encik Lam tanya, apa beza semua ini? Sebenarnya tidak beza dalam konteks ia menyempurnakan antara satu sama lain dan dia diperlukan pada masa yang tertentu. Waktu dan masa dan ketikanya. Dan ia sangat sesuai untuk menjawab segala permasalahan yang ada kaitannya dengan Islam di dalam masyarakat dan dalam konteks Islam sebagai agama persekutuan dalam negara kita. So jawapannya, ia bukan saya kata saya buat ni, yang lain tu semua tak betul. Tidak. Dia hanya is a continuation of Islam dalam konteks pentadbiran dan polisi mengikut kesesuaian keperluan masa itu. Maksudnya cuma tema terms beza saja, perkataan. Term itu berbeza, bukan dia tidak ada signifikan. Bukan kata asal sama aja semua. Term saja berbeza. No, definitely. Term itu lahir daripada idea yang nak dibawa itu apa. Priority dia apa. Islam ni luas. Islam ni so huge. You can see that dalam konteks ianya sebagai ritual, ianya sebagai satu sistem hidup, ianya way of life. It's a way of life. You know that very well. So cuma how do you tell as a policy kepada rakyat macam mana kita nak bawa Islam tu bila berlaku isu-isu yang ada kaitan dengan Islam. So waktu itulah lahir idea-idea ini. Penerapan itu lebih kepada nak introduce Islam. Waktu itu orang strange lagi tentang politik Islam dengan makna pentadbiran Islam macam mana kita tak tahu. So dia kenalkan penerapan waktu itu. It's very internalized into the government punya machinery. Kemudian datangnya tamadun hadari, lebih kepada dia melihat, okey, sekarang ni saya nak supaya rakyat melihat Islam ni bukan agama yang jumud. Islam ini is a civilized religion. Okay? Mari wasatiyah, mungkin waktu itu takfiri gerakan ISIS, gerakan radikal, apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Afghanistan. So dia nak kata, Malaysia bukan, Malaysia adalah moderate. Bila datang saya melihat hari ini
keseluruhan masalah kita ialah perkauman. Keseluruhan masalah kita ialah kebencian antara kaum dan agama. So apa naratif saya yang terbaik saya nak cerita kepada orang? Maka saya ceritalah, Islam is a compassionate religion. So saya tidak bersetuju jika dikatakan nama saja berbeza, sebab that will not. Intipati beza juga. Intipati juga berbeza in terms of what? Priority, in terms of the problem yang you face hari itu, and in terms of kita kata macam mana kita nak relate masalah negara, ya, dengan keadaan hari. Saya bagi contoh, saya bercakap di BBC, Hard Talk. You know, it's not easy to get Hard Talk, you know. Zainab Badawi yang jadi dia punya tu. I was there. Dia tanya kepada saya, apa dasar baru kerajaan kamu? I was talking about compassionate Islam. I gave a speech at Cambridge University to talk to the student and also academician. So what are their acceptance? On the policy pentadbiran of compassionate Islam, and their acceptance was, they said, this is the first time they hear that a country yang ada polisi Islam yang very progressive. Why? Because in my dasar Rahmatan Alamin, saya integratekan SDG sebagai sebahagian daripada kerjasama yang kita kena laksanakan, Sustainable Development Goals 2030 of United Nations. Saya letakkan 17 agenda itu berserta dengan Islam Compassionate, and I even was given the honor to give a speech dekat United Nations Sustainable Development Goals Summit di Kuala Lumpur in 2019, di mana saya explain this is my policy of compassionate Islam in terms of negara. I'm not talking about other thing. I'm talking about policy negara. And they were given they came and met me and said this is the first time they hear that Islamic policy yang integrated dengan SDG. In fact, I was kalau ikut dalam 2020 itu saya menunggu jemputan untuk pergi ke United Nations SDG headquarters dia di Nairobi untuk saya bentang kepada mereka untuk mereka. So that means to say, apa maknanya Encik Lam? This is the contemporary Islam hari ni lah. Yang orang melihat Islam ni nak isolated themselves. Islam ni mungkin orang kata Islam ni mungkin mereka just patch up sana sini saja. Tapi when I say I'm committed for SDG in terms of the national the international community, for them this is something new. They didn't know that compassionate Islam opens up the space for me to be integrated within the bigger international community. And SDG is United Nations punya agenda, bukan agenda mana-mana negara barat. Maksudnya penerima itu baik lah. Sangat baik. Sangat baik. Malang yang Cilam 2020 Februari kami dirampas. Kalau tidak 5 tahun saya yakin apa yang hasrat amanah sebagai inilah core kami. Inilah this is our strength. Saya rasa orang akan dapat melihat macam mana amanah punya idea untuk move the nation forward. Dan kita ada menteri yang cemerlang seperti Dr. Zulkifli. Dia dari amanah, Menteri Kesihatan yang baru diucap. Kita dapat melihat begitulah parti amanah walaupun kami kecil, tapi within that peranan kami di dalam kabinet sendiri menunjukkan how our collective leadership dapat melihat rakyat melihat, oh ini parti amanah. Pemimpin PAS yang berkonfiden, yang berkeyakinan sering berkata bahawa sepihak PAS tidak akan bertahan lama seperti Berjasa, seperti Hamim. Jadi apakah perbezaan amanah dengan Berjasa dan Hamim? Walaupun ini sudah cerita lama lah, tahun 80-an, 90-an. Jadi apa beza dia? Parti-parti yang kita kata berpecah splinter daripada PAS, antara yang awalnya ialah parti Berjasa, kemudian parti Hamim, Hamim, ya. Dan PAS juga jangan lupa dia adalah splinter daripada UMNO juga. Oh, ini tahun 50-an. Yes, dia dulu terdiri daripada macam ulama punya wing, kemudian dia tak setuju beberapa isu, so dia buat. So, bagi saya splinter atau tidak terpulang kepada 3 faktor.
Yang ini akan menjawab kenapa Berjasa tak dapat bertahan, kenapa Hamim tak dapat bertahan. Okay. Faktor pertama ialah ideologi. Apa ideologi dia? Inilah yang menyebabkan parti itu alive. Malaysian punya politik, saudara Lam, kajian-kajian tentang politik di Malaysia ini semua menyatakan Malaysian politik is ideological base. Ideological base mean dia terbina di atas ideologi, dan parti mana yang kuat dia punya ideologi, pertahankan ideologi itu dan relevan, parti itulah yang akan kekal. Okay. So, kenapa Hamim tidak kekal? Kenapa Berjasa tidak kekal? Sebab ideologinya rapuh. Apa you nak bring to the Malaysian people? Itu satu. Which saya dah jawab awal tadi, amanah. Sebab itulah amanah penting, dia letak dia letak ideologi dia tu kuat. Yang bawa Islam compassionate, yang inklusif, yang progresif, yang prihatin, yang mau bekerjasama dengan semua pihak dan semua. Itu adalah satu ideologi kita yang hari ini kita bina parti amanah ini di atas idea tersebut. Yang kedua ialah macam saya kata tadi, parti Hamim dan parti Berjasa bergantung hanya kepada seorang tokoh. Datuk Muhammad Nasir, Berjasa. Tan Sri Asri, muda. Tapi macam saya kata, amanah, kami tidak bergantung kepada Mak Sabu. Kami bergantung kepada kolektif leadership. Sebab itu seorang tak ada, orang lain akan ganti. Yang ketiga, faktornya ialah you tidak boleh hidup sendiri dalam you nak berkembang. You kena ada political alliance, you kena ada rakan-rakan untuk you menjadikan keberadaan you itu untuk you menyumbang kepada bigger political role. Dan itu yang kita buat. Berjasa ni dia ditubuhkan kerana waktu itu UMNO ada kepentingan di Kelantan. Itu local politics actually. Itu local politics. Sebab itu Berjasa dia tak berkembang di seluruh negara. Local politics means waktu itu ada perbalahan antara Muhammad Nasir dengan Asri. So UMNO ambil sikap buang Asri, sokong Muhammad Nasir. Buatlah Berjasa. Kami tak ada siapa suruh kami buat. Kami lahir di atas kesedaran kepada satu perjuangan. Tak ada kata DAP suruh buat ke atau PKR suruh buat ke. Tidak ada. Malah dulu ketika kita nak buat amanah, ada yang kata, tak payah buat amanah lah, masuk PKR sajalah. Saya no, ini bukan soal masuk PKR. Ini adalah satu perjuangan. Kita nak asaskan satu gagasan yang besar, compassionate Islam. Tidak berlaku pada Berjasa. Okay? Begitu juga Hamim. Tan Sri Asri, waktu itu berlaku konflik dalam PAS. Kemudian dia dipecat. Bila dia dipecat, dia nak mengumpulkan orang-orang dia. Maksudnya mereka tak kira Hamim ke atau Berjasa, mereka ada kepentingan peribadi. If I can say that, I may be wrong, tapi mungkin history will prove lah. Kami tidak ada. You know, kami jadi parti amanah, kami keluar PAS, kami tak dapat apa-apa. Kami tak ada siapa belakang kami yang bagi kami, okay, you keluar, kita bagi jawatan kat you. Tidak. Kami keluar PAS, orang kata macam-macam. Orang PAS maki hamun kami. Guna agama untuk menyatakan halal lah darah kami dan sebagainya. But it's okay. I mean, you believe in your struggle. You keluar dengan a small party, tapi kemudian dia berkembang. Dan kerana kita mengambil sikap mencari rakan, sebab itu kita bersama Pakatan Harapan waktu itu untuk menghidupkan Pakatan Rakyat kepada Pakatan Harapan, dan kita duduk sebagai rakan, dan kemudian kita muncul bukan as amanah per se, tapi as a strong alliance, political alliance. So Berjasa dia tidak berlaku begitu. Dia duduk dalam BN hanya sebagai satu kepentingan. Dia duduk Hamim dulu pun dia menyokong Barisan Nasional waktu itu pun hanya untuk kepentingan tertentu. Kami tidak. Kami menyokong Pakatan Harapan itu bukan sebagai kerajaan. Kami membangkang waktu itu. Apa kepentingan yang kita dapat? Saya tanya satu soalan yang hypothetical. Katakan kita boleh turn the clock. Katakan pada Muktamar 2015, pemilihan parti, geng-geng moderate menang, Dato' Sri menang, Mas Abu menang. Adakah perubahan dalaman PAS akan berlaku dan tidak terlahirnya amanah? Okey. Itu soalan yang baik sebenarnya, dan itu ada hubungan dia dengan kelahiran amanah.
Kalau Saudara Lam sendiri pernah menyatakan kepada saya, buku saya pernah dibeli oleh Saudara Lam, iaitu Rejuvenasi PAS. Sebelumnya saya menulis Menuju PAS Baru. Ya. Sebenarnya itulah idea-idea progresif yang kita cuba membuat perubahan di dalam PAS. Begitu juga idea Dewan Himpunan Penyokong PAS adalah supaya kita dapat memecahkan tembok antara kita dengan bukan Islam, supaya sebelum orang tengok PAS ini parti lebay, parti tak mau campur, makanya. Dan kita berjaya, we made it, ya. Dan tokoh-tokoh lain di dalam PAS menyokong idea-idea reform dalam parti. Sebab itu kami dalam PAS dulu, kami digelar golongan Anwar. Yang pro Anwar. Yang pro Anwar. That indicate the idea yang kita bukan duduk ikut saja. We reform. Yang tak betul kita tegur. Kita buat banyak perubahan. Dan buku yang saya bawa itu dibaca oleh orang PAS. Sebab itu sampai tahap satu ketika buku saya itu diharamkan dalam parti. You know, it's banned. Siapa pun tak boleh baca buku itu. Apa itu maksud dia, Cik Lam? Itu maksudnya our idea dalam PAS waktu itu, kami ni bukan just because you kalah, you buat parti baru. Itu tidak betul sebab terbukti orang yang dia panggil G18 kami ni. Ya, G18 betul. Ya, yang dikatakan G18 itu adalah orang-orang yang membawa PAS ke hadapan, yang sering di hadapan untuk mencakap kepada masyarakat berbagai kaum, yang kita dialog dengan gereja waktu itu dalam isu kalimah Allah daripada tahun 2009. Saya orangnya pergi bercakap kepada gereja, bercakap tentang kita tidak boleh gunakan isu ini untuk benci-benci antara satu sama lain. Kita juga adalah yang membuat Dewan Himpunan Penyokong PAS. Kita juga yang bercakap polisi-polisi negara berkebajikan. Kita juga bercakap tentang macam mana kita nak move forward Malaysia ini dan sebagainya. Inilah orang-orang dia. Tapi kenapa ditolak langsung? Itu masalah internal lah. Itu masalah dalaman parti lah. Mungkin pertamanya mungkin saya lihat ini lebih kepada dinamik kelompok, ya. Grup dinamik dalam parti, ya. Mana-mana parti juga ada grup dinamik, ya. So kalau boleh saya ringkaskan, grup dinamik itu dalam parti ini dua aja waktu itu. Satu dipakaikan golongan ulama. G18 golongan profesional. Walaupun itu dalam konteks tertentu saya ni ulama juga, dalam konteks saya juga mengaji agama. Yang lain-lain tokoh lain pun mengaji agama juga, bukan semuanya. Tapi itulah gambaran dia. You lawan ulama bermakna you lawan Islam. So orang profesional yang suka kritik. So you kritik ulama seperti you kritik Islam. So berlakulah pertemuan. So bila berlaku pertemuan, tak ada jalan penyelesaian. Bila tak ada jalan penyelesaian, kita menyatakan lebih buruk pada itu, ada usaha waktu itu untuk menafikan kami dengan berbagai komplot-komplot, label-label. Masa itu kami golongan Anwar, kami anti ulama, kami liberal, golongan liberal dan sebagainya. Kalau Encik Lam follow lah perkembangan tersebut, dan buku itu ada dalam buku Penuju PAS Baru itu ada, saya rakamkan semua kisah itu. So ini sendiri menggambarkan satu dinamika kumpulan yang bila pilihan parti 2014 kami ditendang. Ditendang 2015 kami ditendang keluar. Dan oleh kerana idea kami ini adalah satu idea yang memerlukan satu definisi baru kepada naratif apa yang kita nak bawa Islam itu, maka lahirlah Parti Amanah. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat kekuatan dan pengaruh Amanah dari segi sokongan kaum Melayu? Bagaimana Amanah dapat bersaing dengan PAS? Ini adalah antara cabarannya lah. Sebab bila anda membawa satu idea baru, khususnya di kalangan masyarakat Melayu, tidak mudah lah. Sebab mereka dah terbiasa dengan dua kelompok parti Melayu yang besar dan telah berakar umbi dalam masyarakat, iaitu sama ada UMNO ataupun PAS. Malah PKR pun sama, ketika dia mula muncul, dia juga dilihat benda yang sama, benda yang agak pelik bagi dia. Tetapi lama-kelamaan dengan kita berpegang kepada prinsip kita dan kita menjelaskan kepada rakyat, dan ini terbukti ketika kami jadi menteri, kami telah membuktikan orang Melayu yang progresif, yang boleh pegang kepada prinsip dan sifatnya inklusif, tidak langsung mengurangkan kasih dia kepada kaum dia maupun kepada rakyat maupun kepada negara, ataupun tidak mengurangkan dia itu dikatakan tidak Islamik. Kita telah buktikan
Saya soalan itu suka dijawab kerana persaingan ni bagi saya tidak akan jadi dalam setahun dua boleh selesai. Dia akan memakan jangka masa yang panjang sebagaimana ia telah berakar umbi di dalam masyarakat. Tetapi yang mempercepatkan proses itu ialah faktor-faktor politik. Seperti apa yang disaksikan hari ini, kelemahan-kelemahan yang berlaku. Contohnya, Perikatan Nasional, dia terbina di atas apa? Gabungan parti-parti Melayu yang terbesar. Bersatu, UMNO, PAS. Tapi apa yang berlaku dengan gabungan ini? Huru-hara sekarang. Mereka tak hormat raja. Mereka tak hormat perlembagaan. Mereka gagal untuk menangani pandemik. Mereka punya kabinet banyak buang duit rakyat. Mereka melanggar SOP. Saya bertanya, adakah ini Melayu yang kamu mahu? Walhal kami dari PKR, kami daripada Amanah yang Melayu, saya guna itu sebagai istilah untuk menyatakan ada dua kelompok Melayu. Walaupun saya tak suka guna istilah itu. Yang lebih berprinsip, berintegriti, yang lebih menjamin kemaslahatan berbagai kaum. Kenapa orang Melayu tidak melihat ini sebagai satu alternatif untuk masa depan mereka? Mereka sudah biasa dengan PAS dan UMNO. Itu cabarannya. Jadi sebab Amanah dilihat hanya memperolehi sokongan di kawasan bandar dan negeri barat tetapi kurang relevan di bahagian pantai timur seperti Kelantan, Terengganu dan Pahang. Jadi kebetulan ketiga-tiga negeri ini diperintah oleh PAS dan juga merupakan kubu kuat PAS. Jadi ketokohan pemimpin di bahagian pantai timur tu nampaknya kurang seperti Dato' Husam Musa sebelum ini menaruh harapan tinggi terhadap beliau dan Terengganu Dato' Raja Kamaru Bahari. Jadi bagaimana dengan ketokohan Nik Omar? Saya purposely nak tanya Nik Omar sebab beliau adalah anak Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz. Jadi kenapa ketokohan Nik Omar tu tak begitu menonjol? Pengalaman hidup saya sebagai seorang ahli politik yang bermula agak muda jugalah. Saya mula cebur diri dalam politik semasa saya masih jadi pensyarah lagi ketika itu dan terlibat dalam pemuda. Soal tokoh ni, dia bukan boleh tunjuk-tunjuk. You tokoh, go. Dia tak jadi begitu. Tokoh dilihat ada kapasiti dia untuk lead. Tokoh dilihat ada kemampuan dia untuk bina dari zero naik. Tokoh dilihat sebagai satu peribadi yang bawa parti punya idea ni dengan passionate. Dan leaders juga terbina dengan proses dia terbukti dia punya apa? Dia proof dia punya leadership susah payah, masuk keluar apa semua. That's how leadership is being formed in politics. Yang lain saya tak tahu. So, apa yang ditanya tadi memang betul. Kemungkinan tokoh-tokoh yang disebut tadi itu belum ada kekuatan untuk capai satu tahap yang begitu. You must remember, tokoh Tok Guru Nik Aziz tidak timbul satu hari. Dulu masa zaman Asri, orang tak kenal pun Tok Guru Nik Aziz. Hatta dia jadi menteri besar peringkat awal, orang lebih kenal Haji Hadi waktu itu. Orang tak kenal Tok Guru Nik Aziz. Tapi as time, dengan dia membina dia punya peribadi, dengan dia membuktikan kejayaan dia, then people see that. Dan ujian-ujian yang dilaluinya itu, kesederhanaan dia, rendah diri dia, itu yang dilihat. Ni di Pantai Timur punya konteks lah. Baik. So semua itu bagi saya perlu kita fikirkan untuk membina lah tokoh-tokoh ini. That is going to take a long time lah. Tapi saya tidak hanya melihat tokoh itu sebagai satu-satunya faktor parti itu boleh berkembang. Walaupun tapi bagi masyarakat bukan Cina ataupun masyarakat bukan Melayu, mereka lihat ketokohan itu penting. Saya tidak menyatakan ketokohan itu tidak penting. Saya belum habis perkataan saya lagi. Saya tidak menyatakan ketokohan itu tidak penting. Ingat, saya tidak kata demikian. Cuma kalau kita nak harap hanya tokoh untuk parti itu berkembang, dan kita pula letak tokoh itu kepada satu standard yang macam you dah sebut, macam Tok Guru Nik Aziz ke, saya rasa itu unfair. Macam saya kata, sebab itu saya kata tadi, nak bina tokoh bukan satu hari. Tetapi apa yang boleh kita masukkan dengan tokoh pada masa ini dalam keadaan yang kita tak ada apa-apa. Mungkin dia bukan satu tokoh besar,
tapi sekurang-kurangnya dia boleh satukan parti. Dia boleh bina cawangan-cawangan parti. Bagi saya itu sudah cukup untuk kita start the ball rolling untuk membina. Kalau terus-terus you buat perbandingan, mana contoh amanah macam Tok Guru ni, I mean it's unfair lah, kan? Dan sebab itu bila disebut nama saudara saya, adinda saya, Ustaz Nik Umar, ya Ustaz Nik Umar punya tokoh. Ustaz Nik Umar punya satu warisan dari segi dia punya rendah diri, dia bagus. Sebab itu kita bina dia sekarang. Sekarang ni dia adalah ahli jawatan kuasa nasional. Dan macam mana saya kata tadi, selain daripada kita groom orang itu sendiri perlu melihatkan ketokohan dia. Contohnya kalau you are talking about tokoh itu mau dilihat di Kelantan, dia kena ada banyak masa di Kelantan lah. Dia kena build dia punya ground di Kelantan lah. Dia kena berada dalam masyarakat di Kelantan lah. Dia kena turun sawah sama. Kalau orang Melayu lah, dia turun sawah sama, dia singsing lengan sama, dia pergi kenduri sama. This is what leadership kena turun padang. Kena turun padang lah. Itu. Jadi yang tu saya tak boleh cakap lebih lah. Orang tu lah lebih mengetahui macam mana dia nak menunjukkan diri dia. Tetapi saya juga melihat faktor yang mempercepatkan ini juga adalah kerana faktor-faktor politik persekitaran, seperti kekecewaan kepada PAS, seperti mereka melihat keadaan politik hari ini. Ini juga mungkin mempercepatkan proses tersebut tanpa menafikan yang Cik Lam kata tadi, perlu kepada keteguhan. Jadi Amanah sering dikritik oleh pihak sebelah mengatakan Amanah ini telah menjadi kuda tunggangan bagi DAP. Persepsi ini telah menjejas imej Amanah di kalangan masyarakat Melayu. Jadi adakah persepsi negatif ini masih menghantui jiwa Amanah? Susah nak tanggalkan imej ini. Pada satu segi mungkin itu satu yang persepsi yang dipaksakan kepada orang Melayu dengan satu naratif begitu, walaupun tak betul. Tapi let me just tell you this. Dari sudut undang-undang, saya telah bawa kes ini ke mahkamah dan saya menang. Apabila ada seorang menyatakan Amanah ni adalah kuda tunggangan DAP, Mujahid adalah kuda tunggangan MP, dan Amanah itu sendiri adalah kuda tunggangan MP. Saya bawa pergi mahkamah dan saya menang. Sebab tetapi okeylah bawa pergi mahkamah menang, orang tak tahu pun. Tapi orang bukan masyarakat Cina kena tahu bahawa dari sudut undang-undang benda itu kita bawa mahkamah dan saya menang pada 2018. Saya bawa kes itu 2017, saya menang kes itu 2018 masa saya jadi menteri itu. Tiba-tiba kes itu dibawa ke mahkamah dan orang yang menyatakan itu dia tarik balik, dia minta maaf dan kemudian dia tak boleh lagi menyatakan Amanah adalah kuda tunggangan DAP. So in terms of the law, undang-undang, tidak ada siapa boleh kata. Siapa yang disaman? Profesor Kamarul. Oh, ya. Dari UUM. Oh, ya. okey. Saya sudah menang pun kes itu. Baik. Tapi saya fahamlah undang-undang siapa tahu. Dia tak kisah hari ini social media. You know, you pernah dengar apa yang dikatakan sebagai the post-truth era. Ya, post-truth era. Post-truth era ini ialah pasca kebenaran. Ni maknanya it's not about the truth. It's about how you play the emotions of the people. Yeah. Macam mana you main sentiment. And this is exactly what is happening to us. So bagi saya tak kisah. Sebab itu reality. But what you want, tak kisah tu bukan saya mengakui. Tapi itu reality dunia social media ini. Tapi saya rasa jangka panjang, masa sekarang pun orang dah nampak bahawa tuduhan-tuduhan itu sebenarnya tidak betul. Ya, tuduhan-tuduhan. Kalau saya ada satu pandangan yang kebetulan DAP pun setuju, takkan sebab itu saya jadi khadam DAP kot. Ya, betul. Atau ada satu pandangan yang Islam kata kena begitu. Tiba-tiba DAP pun kata, oh kami pun, adakah ini bermakna DAP pula jadi khadam Amanah? So, is it, the reverse can be true also. Saya boleh kata ke orang Melayu, yang apa tak tahu ke, DAP ni khadam Amanah. Sebab apa yang kami buat, semua dia sokong. Tapi is that a good way to explain to people? No. We go back to the principle. Kalau orang tu sokong kita, atas sebab ianya betul, bukan bermakna kita ni khadam dia. Jadi bagi saya itu lebih kepada political character assassination kepada Amanah, dan we are handling it, dan kita telah buktikan pun bahawa kita bukan khadam kepada sesiapa, kita hanya khadam kepada perjuangan yang kita yakin, iaitu Islam rahmatan lil
Alamin. Jadi selepas bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, adakah kekuatan sokongan kaum Melayu merosot kerana kemelayuan itu kurang? Okey. Kalau kita ambil perjalanan kita lah ya, Hmm. Pakatan Harapan menang pada pilihan raya umum 2018 dengan hanya sokongan 20% saja Melayu. Hmm. Orang bukan Melayu daripada pengundi Cina, kita dapat hampir dalam 90%. Ya, betul. Bukan dari India kita dapat 80%, Melayu hanya 20%. Tapi itu sudah cukup untuk kita menjangkau had untuk kita panggil had kemenangan. So you can imagine kemenangan kami di dalam kerajaan Pakatan Harapan itu dengan sokongan Melayu yang sangat rapuh. Dan sebab itu you mendengar serangan-serangan kepada kerajaan Pakatan Harapan waktu itu dengan nuansa-nuansa perkauman Melayu. Mereka tak bela Islam, mereka tak bela Melayu, mereka ini macam-macam. Khadam DAP kuasai kabinet dan sebagainya. So dalam konteks tersebut, kita melihat waktu itu walaupun bersatu ada, Tun Mahathir ada, kita menang di atas 20%. Tetapi pada pertengahan tahun 2019, apabila kita buat satu survey, survey itu menunjukkan lonjakan sokongan orang Melayu kepada kerajaan yang dipimpin oleh Pakatan Harapan. Tak silap saya masih ingat dia sudah capai kepada hampir 40% lebih. Maknanya double daripada apa yang kita dapat pada tahun 2018. Itu sendiri adalah indikator bahawa orang Melayu ini sebenarnya pada akhirnya apa yang mau dilihatnya ialah sebuah kerajaan yang berfungsi. Sebuah kerajaan yang dapat memberikan kemakmuran kepada negara. So itu sangat penting untuk kita melonjakkan sokongan orang Melayu. Hari ini apabila bersatu menjadi kerajaan dan satu dapatan daripada IDE, Institut Darul Ehsan yang terkini apabila meletakkan kepimpinan Tan Sri Mahyudin dan juga keseluruhan kerajaan Perikatan Nasional, orang Melayu adalah paling tinggi menolak. Sebab mereka susah. So finally isunya ialah kehidupan. Isunya ialah kerajaan yang berfungsi. Isunya ialah kabinet yang betul-betul memainkan peranan. So bagi saya untuk masa depan, saya rasa ini membantu orang Melayu membuka mata untuk melihat isunya. Kalau kamu menyatakan bahawa Tan Sri Mahyudin itu adalah satu kerajaan Melayu Islam, PAS ada situ, UMNO ada situ, Bersatu ada situ, sepatutnya baguslah. Tapi apa yang berlaku hari ini ialah satu kerajaan yang towards a failed state, a failed government, yang tidak ada legitimasi, yang tidak ada effectiveness. So, akhirnya isu ni saya menyatakan bahawa orang Melayu dia kena melihat bahawa isunya bukan kerajaan Melayu Islam ke, isunya ialah kerajaan yang berfungsi dan kerajaan yang membela semua kaum, sebab inilah realiti politik Malaysia. Sebab itu kami Pakatan Harapan secara umum tidak berganjak. Sebab itu kami meneruskan dan telah terbukti hari ini orang dapat melihat satu hikmah. Apa yang berlaku 22 bulan, apa yang berlaku sekarang ini 17 bulan. Orang dah boleh buat perbandingan. So mungkin future untuk kita meneruskan cita-cita Malaysia yang lebih inklusif ini adalah bagi saya masa depan yang baik untuk semua. Dan saya juga ingin memberikan juga ingatan juga nasihat kepada kaum Cina. Saya rasa kita ada satu halangan juga budaya, bahasa. Ini psyche yang sangat penting untuk kita rungkaikan, sebab itu program ini sangat baik. Supaya mereka ada peluang untuk mengenali lagi psyche ini. Saya bagi contoh lah ya. Saya pernah berdebat hari itu dengan wartawan daripada masa itu, tak silap saya, paper Cina yang besar itu, Xinqiu. Dia membuat satu gambar dalam tahun berapa? Masa tu saya bersama PAS sebelum saya jadi wakil rakyat. Saya ingat masa tu saya tahun 2005 begitu. Ya, 2004, 2006 sebelum saya jadi wakil rakyat dia berapa. Masa tu saya pemuda, tak silap saya lah. Saya pemuda PAS lah sebelum. Dia gambarkan hukum Islam ni, hukum Islam yang kata
hudud itu, dia kata hukum potong tangan. Oh. You see, the language itself is not. Maybe bagi orang Cina membacanya, okay, ini hudud lah. But that's not right. That is not a good way to say ini adalah undang-undang syariah. So you kaitkan potong tangan sebagai undang-undang syariah, whereby the whole concept itu perlu kepada some intellectual discussion. Whether you accept or not, that's another issue. Tapi it's a big idea, a concept yang you ambil ujung potong tangan. Mungkin mudah bagi orang Cina faham. But that's not right. So psyche itu tak betul. Jadi orang akan bila kata Islam potong tangan. Dia tak akan tengok amanah ke apa. Dia kata Islam potong. This is wrong. AUU 355 potong tangan. Potong tangan. Yang ini silap pas pula. Sebab dia menggambarkan begitu. Dan itu orang Cina pun bila dia melihat Islam, dia akan gambarkan potong tangan. So this need to be clarified. Satu contoh, waktu mungkin benda ini dah berlalu. Dia menyebut parti Islam itu sendiri sebagai Hui Chiao Tang. Dia mengaitkan kaum Hui sebagai Islam. Islam dah berkembang seluruh dunia dah. Tapi psyche dia di China, Hui is Islam. Dan dia bawa psyche itu ke masyarakat Cina di sini. Whereby Islam itu bukan untuk orang Hui. Orang Han pun ini ada Islam. Satu dunia ada Islam. Di barat ada Islam. So nak ubah Yesi Lantang itu bukan senang. Yesi Lancau itu pun bukan senang. Jadi satu perdebatan. Kerana apa? Psyche, bahasa. Dan banyak lagi bahasa-bahasa lain yang saya kira orang Cina punya budaya bahasa ini dia simbolik. Saya tahu sebab anak saya belajar bahasa Mandarin. Ya, di Beijing. Di Beijing. Dan dia pun dah tamat. Sekarang dia menunggu untuk diletakkanlah, ditempatkanlah. Jadi bahasa simbolik itu kadang-kali bila dia nak terjemahkan kepada satu maksud, mungkin tidak sampai. Bila tidak sampai, dia lekat di situ. Bila dia lekat, dia akan efek kepada apa yang dia nampak. Because language and symbol is what you think inside you and what you see outside you. This is what you especially istilah-istilah Islam. Istilah-istilah Islam yang saya rasa mungkin simbolik nak digambarkan tu agak sukar sebab dia bukan bahasa dia. Ini bahasa Arab contohnya. So bagi saya lah, ada juga kena satu usaha untuk merungkaikan psyche ini supaya ada juga timbal balik lah. Timbal balik tu mana bukan saya saja yang menjelaskan kepada orang, bukan ada feedback. Tapi ada feedback. Dia pula kena cerita, tak betul. Dia ni maksud begini. So bagi saya ini sangat penting. Most of our problem is language barrier. Tapi peranan ini boleh dimainkan oleh MAKMA, Persatuan Cina Muslim. Sudah ada. Dan dia perlu diperluaskan lagi. Diperluaskan lagi. Mungkin orang melihat MAKMA ini mungkin dia ni ada agama ke apa. Tapi bagi frankly speaking, bagi masyarakat Cina ramai tak familiar juga dengan MAKMA. There you are. Walaupun mereka berbangsa Cina boleh bertutur dalam bahasa Mandarin dengan fasih, tapi the integrasi tu kurang. And it might be perceived, if I may say, it might be perceived as if these are Chinese, but it's not pure Chinese. Yes. Kalau istilah kita ada murtad lah, murtad lah kan. That is a barrier also. You see, that is a barrier also. So what we can do is kita kena secara kita Malaysianize kan. We Malaysianize our thinking. Saya kena jemput Profesor Taufik. Yes. We must Malaysianize our thinking together. We cannot put a Chinese thinking into the Malaysian context or the Malay thinking into the Malaysian context, and this is where we don't meet together. We put into the Malaysianized thinking together, and whatever your culture yang datang daripada bahasa Mandarin yang begitu tinggi nilai dia itu perlu dilokaliskan kepada reality. Tapi ini social engineering yang makan masa satu atau dua generasi baru boleh. Sebab itu kita dah lama, kita dah merdeka dah hampir 60 tahun. Seharusnya perkara itu diintegrate. Sebab itu saya kata is good pemikiran Parti Amanah, Pakatan Harapan secara umum membawa
pemikiran ini sebab it's good for the next generation to continue this process engineering process. Dan benda-benda simple yang kita tengok kadang-kali salah faham budaya, culture ini boleh menyebabkan satu satu pertumbuhan. Ya, betul. Ya, then it's not good for politics. Akan ada orang menggunakan kesempatan ini. Bila saya sebut pahaman radikal, bukan saya kata Islam saja. It can happen in Christianity. It can happen in Buddhism. It can happen in even ethnic group. Masyarakat kelompok Cina yang agak radikal dalam mempunyai tanggapan-tanggapan yang negatif kepada masyarakat Melayu. Seperti mana orang Melayu melihat pahaman radikalnya, melihat orang Cina ni ada benda-benda yang dia tak percaya lagi. So this is important to rungkaikan supaya kami orang-orang politik akan lebih mudah untuk menyampaikan idea-idea kami apabila masyarakat itu matang, terbuka dan Malaysianize the context. Jadikan Malaysia itu sebagai konteks kita, bukan Cina, bukan India, bukan Melayu, tapi Malaysian sebagai konteks kita. Okey, masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu khawatir dan bimbang bahawa perlumbaan amanah dan PAS dalam topik Islam akan menjurus kepada siapa yang lebih Islam, siapa yang lebih tulen atau lebih autentik, seperti isu RUU 355, penjualan arak, judi dan lain-lain. Apabila sebahagian pemimpin amanah mendesak pimpinan PAS, akhirnya langkah yang diambil oleh kerajaan PN lebih dilihat konservatif. Bukankah amanah sepatutnya memperjuangkan konsep inklusif dan sederhana? Tetapi nampaknya amanah dengan tidak sengaja, bukan semua, sesetengah pemimpin amanah dengan tidak sengaja terperangkap dalam naratif siapa lebih Islam, lebih mempertahankan hak dan kesucian Islam. Jadi bagaimana Dato' Sri respon statement ini? Saya mulakan dulu. Susah bila tanya saya sebab saya ni orang yang berfikir. Saya tidak suka jawab terus begitu. Jadi anda perlu berfikirlah dengan saya. Sebab pertamanya orang bukan Islam faham Islam itu apa sebenarnya ya. Adakah Islam itu hanya RUU 355? Adakah Islam itu hanya marah orang minum arak, sekat orang jangan minum arak? Saya rasa mereka lihat Islam ini politik Islam dan bukan Islam sebagai agama atau the way of life. That's my point. That's my point. Ia menjawab pada persoalan jawapan tadi ialah first you kena tengok Islam itu dulu. Politik is part of Islam. Bukan politik is Islam. Sebab itu Islam itu as a way of life. Thank you for saying that. And saya harap orang lain semua boleh terima benda ini sebagai Islam. You can't stop me. You can't stop me saying that Islam mengharamkan arak. You can't say that. Oh itu contohnya ini ekstrim. No, you can't. But can I stop you from drinking? I can't. Why? Well, that's your right. It's my way of life. It's your way of life. Yeah. Thank you very much. Go ahead. But if that way of life affect sensitivity, affect the law, affect the danger to others, then kita discuss the public spheres in terms of sama ada dia mabuk itu bahaya kepada orang. Dia minum arak itu contohnya dia boleh mabuk, dia bunuh orang. Ataupun dia minum arak, dia kata aku tak peduli Islam kata apa, aku nak minum suka akulah. That creates sensitivity. Itu bukan sebab Islam. Sebab itu tidak hormat undang. Nah, kalau kita faham itu big one. Now, politik. Sebab itu kami dalam amanah menyatakan, dan saya sebagai naib presiden yang banyak bertanggungjawab untuk menggambarkan naratif Islam yang kita bawa ini, menyatakan kami tidak pernah berminat untuk berlumba. Bukan saja dengan PAS, siapa-siapa saja. Tidak pernah berminat untuk berlumba menunjukkan siapa lebih Islamik. Tapi bahawanya hakikatnya netizen yang pro Nanti dulu, saya tak habis dulu. Satu-satu. When you speak with me, you have to understand the structure of my thinking. Tergesa sikit. Tak apa. Memang. Itu stand lah. Netizen, you cakap apa pun dia akan cakap. Tapi what is important, as a leader, you have to have a stand. Betul? Betul. I'm talking on that sense. Saya cakap apa, you akan boleh kata, dia tak percaya. Itu kita deal with whatever
the incidents are. Tapi in terms of our commitment, we say kami tidak berminat. Bukti, ada bukti. Bukan saya cakap kosong. RUU 355. You remember masa bentang RUU 355? Masa tu kami belum jadi kerajaan. PAS masa tu pun bukan kerajaan, dia pemanggang. Dia bentang RUU 355. Siapa yang masa tu amanah sudah ada. 2015 kita sudah wujudkan amanah. Siapa yang bercakap tentang demokrasi, siapa yang bercakap tentang undang-undang dan tidak menggunakan RUU 355 ini untuk mengambil kesempatan? Amanah. Kami, member Parlimen Amanah, menyatakan bahawa RUU 355 ini satu mesti ikut due process. Due process tu apa? Due process tu kalau nak buat parlimen kena ikut undang-undang parlimen. Bila bawa parlimen you tak boleh sekat kata orang bukan Islam tak boleh bahas. Sebab parliamentary is an open discussion. When you bring it to the parliament then everyone have the right to debate. Bukan dia debate tentang Islam, dia debate tentang undang-undang itu yang ada kesan kepada kehidupan dia dan masyarakat yang lain. So, kami tidak ada masalah dengan itu. Sebab itu kita kata kena debate. Yang kedua, kita tak bersetuju. Atas nama dia Islam, semua kena sokong. We have to see apa dia. Yang ketiga, kita tak kata RUU 355 itu adalah Islam. Dia hanyalah satu undang-undang dalam konteks memperluaskan bidang kuasa mahkamah syariah. Kita perlu lihat dalam konteks undang-undang, meluaskan bidang kuasa itu, apa implikasi dia kepada undang-undang. We said that in the parliament. Macam mana netizen kata kami nak berlumba dengan PAS? You cannot prove that kami nak tunjuk kami lebih Islam. Apa yang kami nak tunjuk ialah kami berpegang kepada undang-undang negara. Kami bertembang pada parliamentary democracy. Kami menyatakan kalau dibawa ke parlimen sekalipun, jikalau diterima adalah di atas sebab undian diterima itu kerana undinya, ditolak pun disebabkan kerana undinya, bukan menolak Islam. I think that is very clear. Kalau netizen masih menyatakan kita nak berlumba untuk tunjuk dalam isu RUU 355 kita lebih Islam, bagi saya bukti apa yang kami cakap, yang kami kata kami ni nak RUU 355. No. Tidak ada. No proof at all. Bukanlah saya menyatakan perkara tersebut untuk saya menyatakan bahawa contohnya berlumba dengan RUU 355 ini tidak akan membuktikan you are more Islamic pun. You are not. Satu. Yang kedua, kita tengok isu kalimah Allah yang terkini. Apabila timbul isu ni, kita tidak menyatakan pun bahawa wahal itu kerajaan. Waktu itu kerajaan. Kami dah tak ada dalam kerajaan. Patut saya ambil kesempatan lah. Tengok ni buat Islam apa? Tengok orang kafir boleh guna kalimah Allah. Dulu kononnya orang PAS marah. Tapi sekarang macam mana? Kamu pula boleh terima dalam keputusan mahkamah. Did you hear any of our party leaders say that? No. Check our statement. What did we say? Ini proses undang-undang. Kita menghormati undang-undang dan hak pribadi untuk dia mengamalkan, untuk gunakan kalimah Allah itu adalah hak pribadi dia. Did we go and tell people and use this issue to say, tengok sekarang siapa yang tidak Islam? Did you hear any of us say hari ini contohnya bila berlaku PAS dengan UMNO ambil alih kuasa bersama Bersatu ini, isu tak tutup masjid. Did you hear Parti Amanah guna isu ini untuk kata, tengok siapa yang tutup masjid sekarang? Zaman saya tak tutup masjid pun. Sekarang tutup masjid. Inilah mereka tak bela Islam, tuan-tuan. You never heard of us. We understood that is measures taken, and we're not going to use that to whatever advantage that we seek. So, kalau netizen menyatakan Amanah berlomba untuk menunjukkan siapa yang lebih Islamik, saya menafikan sekeras-kerasnya dan bagi saya bukti apa dia. Kerana semua terbukti statement kami, sikap kami kepada isu-isu Islam. Hingga hari ini, Adib, isu arwah Adib. Apa yang mereka kata dulu? Mana Menteri Agama? Kenapa tidak bela? Ini tidak bela Islam. Hari ini selesai isu Adib. Tapi ada dengarlah kami kata, tengok siapa tak bela Islam sekarang? Adib, tengok mana kamu bela Islam? Pemandu mabuk. Ini soalan hangat dibincang. Zaman saya dulu, bila ada pemandu mabuk, tengok Pakatan Harapan. And then dia kata, Menteri Agama mana? Ini orang mabuk. Hari ini pemandu mabuk lagi banyak lagi. But did you hear Amanah? Lain saya tak tahu. Did you hear Amanah using that sebagai naratif? Untuk menunjuk, tengok, kami lebih Islamik.
No, no, no. Kami menyatakan bukan siapa lebih Islamik, siapa yang lebih berpegang kepada perlembagaan, siapa yang lebih pegang kepada prinsip of undang-undang, siapa yang lebih menjaminkan kehubungan antara kaum di dalam negara ini. Itu saja yang kita punya concern. So, Encik Lam, siapa yang menyatakan kami berlumba untuk menyatakan kami lebih Islamik, sila datangkan bukti. Dan kalau macam saya kata, if it comes from someone yang gunakan isu itu yang bukan mewakili leadership, how can I help to see that this is not what we stand for? Sebab yang itu adalah satu kebimbangan, kekhawatiran yang mungkin berlaku sebab amanah dilihat walaupun amanah sudah 6 tahun tapi dilihat parti yang kecil dan kena memperluaskan pengaruh dan mereka bimbang bahawa sesetengah pemimpin amanah akan menggunakan istilah agama untuk meraihkan sokongan dengan shortcut. Okey, balik jawapan dia ya. Okey, jadi balik pada isu politik Melayu. Jadi masyarakat Tionghoa tak dapat ikut sebenarnya apa yang tengah dan masih dan akan berlaku dalam ketiga-tiga parti besar Melayu iaitu UMNO, PAS dan Bersatu. Sebenarnya apakah bacaan Datuk Seri? Apa yang sedang berlaku dan apa yang akan berlaku? Bagi saya ketiga-tiga parti Melayu yang besar ini menggunakan sentimen Melayu untuk mereka mendapat kuasa. Kalau diambil dalam konteks langkah Sheraton, apakah asas yang mereka guna untuk mengambil kuasa itu? You pun dah dengar selama 2 tahun kami jadi kerajaan. Ini kerajaan dikuasai oleh China DAP. Tabung haji jual kepada China. Orang Islam tidak dibela. Islam dihina. Lepas tu kepentingan Islam tidak terjaga. Ini naratif selama 22 bulan. Orang Cina jadi Menteri Kewangan. Orang Cina jadi Menteri Kewangan. Okey. Naratif ini sangat berkesan kepada orang Melayu dan you kena ingat 20% kita menang. Bukan kami menang dengan 80% orang Melayu, 20%. So rapuh, very fragile. Tetapi macam saya kata, we did a good job untuk kita explain, tapi 2019 the support was 40, nak masuk 50%, which is good pasal dia dapat tengok what is actually happening. Baik. Tiba-tiba mereka naik hari ini rampas kuasa atas sebab itu. Kenapa? Dia kata kita nak pastikan Melayu Islam jadi kerajaan. Baik. Bagi saya terbukti sudah 17 bulan mereka jadi kerajaan. Di mana kekuatan Melayu Islam di situ apabila kita tengok mereka gagal tangani COVID, kabinet yang tidak berfungsi, soal ekonomi yang tidak selesai, dan yang keempat, orang Melayu dari parti tersebut melanggar SOP. Mana ada orang lain? Tak ada, DAP tak ada, Amanah tak ada. Tapi mereka yang melanggar SOP dan juga isu-isu yang melibatkan integriti daripada kalangan siapa? Tapi mereka ada bagi diuran untuk bagi peneroka feudal. Dia jadi begitulah. Kan? Tapi maksud saya akhirnya sampai bila orang Melayu nak hidup dengan hanya gula-gula ini? Akhirnya it's about life. Hari ini orang dah tahu susahnya hidup kita hari ini macam mana. Termasuk orang Melayu, termasuk orang Cina. Tapi you tanya ke I, apa akan berlaku? Apa sedang berlaku sekarang? Apa yang sedang berlaku ialah satu pembuktian bahawa naratif Melayu Islam yang berpandukan kepada perkauman sempit dan tidak kepada apa kita panggil kemampuan, merit, ya, akan membawa negara ini kepada kehancuran dan negara yang gagal. Sebab itu bagi saya ini satu pencerahan kepada orang semua untuk tengok, tak payah dah nak fikir panjang-panjang bahawa Islam dan Melayu yang digunakan Islam dan Melayu digunakan untuk kepentingan politik adalah satu yang tidak relevan lagi kerana dia tidak langsung membawa kebaikan kepada, tapi Islam dan Melayu itu yang mesti berpandukan kepada tadi yang saya kata, yang bersikap menghormati undang-undang, perlembagaan, compassionate, yang melihat inclusivity pada semua orang. Itulah yang akan jadi politik masa depan dan kami yakin politik itu sedang
muncul dan politik sempit ini semakin menuju kepada kehancuran. Jadi bagaimana Darussi melihat slogan penyatuan umat, penyatuan Melayu yang disarankan oleh UMNO dan PAS sebelum ada Perikatan Nasional masa itu Muafakat Nasional. Jadikah adakah amanah berasa tertekan khususnya pemimpin Melayu amanah kerana amanah bersaing dengan PAS dan juga UMNO? Penyatuan Melayu ini saya ingat sebelum saya lahir lagi dah. Bukan masa muafakat ni, sebelum lahir dah disebut dah. Penyatuan Melayu. Tapi yang hari ini setelah penyatuan Melayu berpuluh tahun ini yang merosakkan negara siapa? Orang Melayu lah. Pemimpin Melayu lah. Ni saya cakap pemimpin lah. Saya bukan cakap orang ramai, pemimpin lah. Yang rasuah siapa? Orang Melayu lah. Parti Melayu yang terbesar ni, UMNO, yang paling pertikai integriti dia siapa? Orang Melayu lah. So apa maksud penyatuan itu? So kami menyatakan bahawa penyatuan Melayu mesti bersandarkan kepada apa? Integriti. Apa dia? Lawan rasuah. Orang Melayu kena bersatu lah. Apa dia? Mendamaikan kebencian antara kaum. Orang Melayu kena bersatu. Membina negara, ekonomi yang lebih telus, bertanggungjawab. Orang Melayu kena bersatu. Membantu orang yang memerlukan tak kira kaum, agama, bangsa, keturunan. Orang Melayu kena bersatu. Maknanya, bezanya kami punya seruan penyatuan Melayu ialah penyatuan di atas nilai dan prinsip. Bukan penyatuan buta atas kaum, tetapi menggunakan penyatuan itu untuk kepentingan golongan-golongan yang tertentu. Kalau itulah yang dimasukkan dengan penyatuan Melayu. So bagi kami, retorik kita ialah orang Melayu tonggak kepada politik tanah air. Itu tidak dapat dinafikan. Berpandukan kepada sejarah, berpandukan kepada budaya, berpandukan kepada apa sahaja latar belakang. Raja berperlembagaan dan sebagainya. Tetapi Melayu yang kita maksudkan ialah Melayu yang lead, yang memimpin dengan integriti, prinsip, yang orang hormat bukan kerana dia menggunakan kuasa dia untuk menakut-nakutkan orang bukan Melayu. Tapi orang hormat dia kerana integriti dia, kemuliaan dia, jati diri dia dan sikap dia mempertahankan hak semua kaum dalam negara ini. Itu orang Melayu yang kita mahu. Tapi terbukti sudah hari ini parti-parti yang menamakan diri mereka Melayu, kononnya penyatuan Melayu lah, muafakat ummah lah dan sebagainya. Mana mereka semua ini? Tapi bagi rakyat jelata, orang-orang kampung, adakah mereka buy in the idea of penyatuan ummah, penyatuan Melayu? You see orang Melayu ni, bila disebut penyatuan ummah, penyatuan Melayu, itu sangat rapat dengan dia. Cuma mereka tak sedar bahawa retorik ini lebih kepada kepentingan politik. Bukan betul-betul nak bina Melayu. Buktinya hari ini terbuktilah. Kerajaan hari ini terbuktilah. Dia tak dapat handle semua ini. Jadi adakah masyarakat Melayu sekarang sudah sedar bahawa penyatuan ummah ini cuma setakat retorik saja? Yes, saya rasa sekarang ini naratif itu lebih dilihat sebagai satu penipuan saja yang hanya digunakan kepentingan orang-orang politik dan paling teruk kesannya ialah kepada PAS yang bercakap berdegar-degar nak bawa Islam hari ini. Dan apa mereka buat di dalam kerajaan? Kalaulah mereka kata mereka nak betul-betul berjuang, Islam tidak ada pun. Apa-apa pun tidak ada. So itu sendiri menunjukkan kepada kita bahawa ini semua adalah retorik kosong untuk memainkan emosi dan sentimen orang-orang Melayu. Ya, saudara Lam, untuk saya meyakinkan orang Melayu dengan apa yang saya cakap tadi itu, penyatuan di atas nilai dan prinsip, prinsip melawan rasuah, prinsip integriti, prinsip membangunkan negara, prinsip mempertahankan hak kelompok lain, prinsip untuk apa kita kata menolak perkauman sempit, menggunakan agama, sukar kerana mereka orang kata kena diyakinkan dengan mereka melihat apa yang kita buat. Hari ini kita bukan kerajaan setelah dirampas. So walaupun sukar, tapi saya rasa kita tak boleh berhenti daripada mengulangi penyatuan ummah atau penyatuan Melayu itu atas prinsip tersebut. Di mana kami meyakini kalau penyatuan itu betul-betul di atas integriti, prinsip, nilai yang murni ini, saya rasa orang bukan Melayu pun akan dapat manfaat.
Dia akan dapat faedah. Macam mana saya katalah, orang Melayu, bukan Melayu ni, mereka melihat orang Melayu macam mana, apa yang mereka nak offer leadership mereka tu. Sebab itu kami offer leadership kami. Datuk Seri Anwar Ibrahim offer leadership inclusivity dia, offer leadership progressivity dia, supaya semua kaum boleh duduk sekali. Amanah menyokong idea tersebut, dan amanah akan bekerja keras untuk memastikan tawaran kita ini menguntungkan semua orang dan sama sekali tidak akan merugikan orang Melayu. Jadi bagaimana Datuk melihat kekuatan PAS selepas PAS menyertai kerajaan Tan Sri Muhyiddin? Adakah penyertaan ini membawa manfaat ataupun membawa mudarat? Saya tidak berhak untuk membuat penilaian itu, sebab yang Bacaan. yang menentukan itu ialah mereka sendiri. Mereka ada sebab tertentu kenapa mereka menyertai. Tapi bacaan saya ialah penyertaan itu di atas dasar apa? Kalau anda menang betul-betul atas pilihan raya sebagai satu gabungan, maka saya tak suka pun, kurang-kurangnya itu adalah satu yang saya perlu hormat kerana mandat rakyat telah diberi kepada anda. Tapi hari ini anda mengisi kekosongan itu di atas rampas, di atas pintu belakang, tebuk atap. Macam mana saya nak hormat keputusan you? Satu. Yang kedua, you bila ambil keputusan untuk masuk, sudah tentu you kena bawa you punya apa yang you yakinkan. Macam saya jadi menteri. Saya bawa idea saya, iaitu compassionate Islam, dan saya guna all the due process untuk memastikan itu legitimate, itu resmi. Saya tak nampak apa yang PAS buat hari ni. I don't see apa yang PAS nak buat. Saya tak nampak. So bagi saya, itulah cara saya membaca manfaat atau mudaratnya mereka duduk dalam. Apatah lagi mudaratnya juga ialah apabila dilihat pemimpin PAS yang tertinggi sendiri menerima satu jawatan duta khas dengan gaji sama macam level menteri dan segala kemudahan, tapi apa dia buat? So bagi saya, kalau seorang leader tak dapat nak tunjuk contoh tentang kesetiaan dia punya kejujuran dia untuk melakukan sesuatu kepada kerajaan yang dia libat, tapi orang akan melihat ini hanya kepentingan diri. Itu bacaan saya. Macam saya katalah, saya tidak berhak, sebab yang akan buat keputusan itu mereka. Tapi saya membaca semua ini akan memberikan satu tanggapan yang negatif kepada PAS kerana menyokong, kalau istilah yang kita pakai ialah pengkhianatan. Bagaimana kamu sebuah parti Islam boleh menyokong pengkhianatan kalau dia tidak ada mandat? Dan yang kedua, apa peranan kamu di dalam? Orang akan melihat hanya untuk kamu dapat jawatan, kamu masuk, tapi tidak ada peranan. Dan yang ketiga ialah pemimpin PAS sendiri yang bagi saya seolah-olah tidak kita kata meyakinkan orang ramai keberadaan mereka itu memberi manfaat kepada sama ada Islam atau ummah apa, saya pun tak tahu. Saya tak nampak apa-apa. Okey, soalan terakhir. Apakah persediaan Amanah untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, memandangkan Amanah sekarang parti yang kecil di Pakatan Harapan dan sudah kehilangan kuasa, dan negeri Melaka juga diambil balik oleh UMNO dan juga Bersatu. Jadi apakah kekuatan Amanah untuk menghadapi PRU ke-15? Seperti mana-mana parti politik, beside kekuatan fundamental seperti ideologi, kesatuan parti dan kejelasan ahli-ahli, kita juga kena melihat kekuatan fizikal untuk memasuki pelagaian. Sebab itu bagi kami, Amanah walaupun kita sudah hilang kuasa dan jatuh kerajaan negeri Melaka, dan juga di Perak kita juga ada juga yang signifikan, begitu juga di Johor. Bagi kami, saya mula pun ingat bila dah jatuh ni macam sebagai parti baru lah kita katakan, Amanah ni macam akan disunited lah. Tapi sebaliknya berlaku. Pertama, kita telah buktikan hanya seorang saja Ketua Pemuda Amanah yang dulu di YB Hasnul, diserang di bawah saya, Parin Bunta. Dia seorang saja yang lompat. Kami yang lain kekal. Itu sendiri membuktikan bahawa kami masih intact dengan prinsip. Yang kedua, di bawah ahli cawangan,
tidak berlaku mana-mana keadaan yang amanah berpecah dari segi bubar cawangan, lari keluar apa. Sedangkan dulu mereka juga memegang jawatan-jawatan MPKK dan sebagainya, ahli majlis daerah dan sebagainya. Tapi tak ada yang tak signifikan lah sehingga menyebabkan parti pecah. Tidak ada. Dan yang ketiga, preparation. Ini sangat baik untuk kami lah. Maknanya kami dah ada satu kekuatan bahawa kita telah buktikan amanah walaupun umur baru 5-6 tahun, setelah tak ada kerajaan, kita tak berpecah. Itu menunjukkan mereka pegang kepada kita punya cita-cita, kita punya harapan dan leadership yang menunjukkan contoh. Dan preparation kita seperti mana preparation orang lain, cawangan-cawangan kena berkembang, kemudian jentera parti kena bergerak, kemudian yang lebih penting ialah memperkukuhkan Pakatan Harapan. Kita bagi strengthen Pakatan Harapan sebab kita yakin ini saja jalan untuk amanah dapat menyumbang kepada politik tanah air dengan sifatnya yang parti kecil dan sebagainya. Tapi 3 adun dari Johor lompat ke PKR. Apa ceritanya? Internal punya problem ke ataupun sebab ada saya dengar lah okey, ada puak yang menyokong Tun, ada puak yang menyokong Anwar dalam amanah. Sebab tu ada sebilangan YB yang tak begitu sehaluan dengan presiden iaitu Mas Abu. Jadi mereka berasa walaupun mereka tak rela untuk ke pihak sebelah, mereka lebih rela berada dalam Pakatan Harapan tapi mereka tak rela berada dalam amanah. Okey. Setahu saya lah, setakat ini ada satu polisi di kalangan parti-parti komponen Pakatan Harapan bahawa mana-mana yang nak lompat masuk ke parti rakan tidak diizinkan. Itu polisi. Cuma kita selesai masalah kita secara dalaman. Tanggapan yang menganggap bahawa ini berlaku di atas contohnya dua pandangan yang berbeza antara pimpinan parti yang menyokong Tun, yang menyokong Datuk Seri Anwar pun sebenarnya dalam konteks resmi, stand resmi kita dah beberapa kali jelaskan bahawa kita bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim lah yang akan menjadi Perdana Menteri kalau Pakatan Harapan dapat kuasa dan menang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kita bagi full support. Ini stand resmi. Tanggapan yang kata kita menyokong Tun itu mungkin lebih kepada salah tanggap engagement kita dengan Tun. Apakah kita tak mau Tun bermakna kita mesti bermusuh dengan Tun? Adakah kita tak mau seseorang maka kita mesti ambil sikap saya adalah your enemy? Pak Amanah tidak ambil sikap itu. Sebab pada masa itu nampaknya Amanah memang karib dengan DAP dan masa itu DAP dan Amanah lebih cenderung kepada Tun masa selepas langkah Sheraton pada Kenapa pada waktu itu jadi begitu? Kerana ini juga adalah keputusan daripada Pakatan Harapan juga supaya apa sahaja tindakan kita mau mengurangkan musuh. So cara untuk mengurangkan musuh itu kena engage lah. Bila engage, it so happen Amanah yang ada akses dengan Tun dari segi penerimaan. Mungkin juga DAP ada akses, acceptance itu. Dan anda pun tahu tak dapat dinafikan berlaku agak tegang antara Tun dengan Anwar. So Datuk Seri Anwar berjiwa besar. Dia kata, okay lah, you go lah. Amanah dengan DAP can go and talk to Tun. Walaupun kita ada differences between us, tapi jangan menjadikan ini kita lagi berpecah. So that's what it's all about. Tapi orang menganggap kita ni nak angkat Tun. Kita ni. Waktu itu ada proses-proses yang kita cuba cari penyelesaian. Tetapi at the end of the day, penyelesaian itu ditentukan oleh siapa? Oleh Majlis Pakatan. So akhirnya Majlis Pakatan menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan bermusuh dengan Tun. Apa untungnya kalau kita bermusuh dengan Tun? Takkanlah benda itu dianggap sebagai kita berpecah. Jadi tindakan adun kononnya di atas sebab kita tidak menyokong Anwar, karena kita menyokong Tun, mungkin itu
satu miscommunication yang buruk lah antara kita, tapi mungkin isu lain mungkin timbul, isu dalaman, isu kawasan. Dalam parti ni, Cik Lam, kalau anda terlibat lah, ya, you wakil rakyat, tapi you bukan ketua kawasan. Problem lah. Problem. Ketua kawasan kata, aku lebih besar, aku parti. You pun mari parecut, masuk tempat I. So, tak ada hubungan baik. Bila tak ada hubungan baik, ambil alasan, oh saya tak mau duduk dengan mana. So nak masuk sebelah tak mau. Okay, pindah ke. Okay. So isu dia lebih kepada isu dalaman. Bukan sebab tone. Itu orang buat andaian. Saya tahu sebab saya duduk parti lama. Kes-kes yang berlaku ini ialah apabila YB itu tidak ngam dengan kawasan. Ketua bahagian. Saya di Parit Puntah, saya tak ada apa di Parit Puntah. Tapi oleh kerana saya memahami pentingnya YB bekerjasama dengan kawasan, menghormati kawasan, dan apa-apa decision rujuk kepada kawasan, tak ada isu lah. Tapi bagi setengah YB yang tak faham, dia rasa dia YB, peruntukan dia dapat. Yang ni kawasan, duit tak ada, dia tak bagi apa-apa ke kawasan, atau kawasan tak datang untuk bincang macam mana kita boleh bekerjasama, ataupun dia kata, hampa kawasan pun saya YB. So berlakulah pertemuan. So saya yakin kalau Cik Lam tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam konteks tadi, bukan isu tone perpecah, tapi dia lebih kepada isu dalaman. Okey, terima kasih banyak-banyak atas wawancara dan sharing daripada Dato' Sri. Okey, semoga Dato' Sri maju jaya dalam karier politik. Terima kasih. Saya pun terima kasih kerana menjemput saya. Kena jemput banyak lagi. Banyak perkara lain yang kita kena rungkaikan, iaitu isu psiki, isu bahasa, isu simbol-simbol dan juga budaya antara kaum di dalam negara ini. Ya, sebenarnya soalan tu saya mungkin habis 60% saja, tinggal 40 ada lagi. 40% lagi tak sempat nak tanya, cuma simpan 60 kena simpan simpan for episode yang seterusnya。OK， 感谢你收看和收听这一期的疯人馆。那么对于这一期的文字报道，记得留守精彩大马的网站。谢谢你。